Dia kira lagi ayat tak berubah, it's okay. Ayat tak kira dua kolah-kolah ni dia. Apa yang dimaksudkan dengan wahdatul wujud? Oh, lama tak dengar perkataan ni. Wahdatul wujud maksudnya kesatuan wujud. Kesatuan wujud ini maksudnya manusia kita apabila bukan betul ni, nak cerita apa yang dia faham. Manusia ni dia rasa apabila dia sampai kepada satu stage di dalam pengamalan rohani dia, ruh dia tu naik makam yang terlalu tinggi sehingga dia bergabung dengan Tuhan. Maka dia akan mendapati dia tak dapat membezakan kesemua yang ada, melainkan dia keliru antara dia dan Tuhan. Dia nak macam Trinity lah. Dia nak macam Kristian. Wahdatul wujud, dia percaya bahawasanya kewujudan dia telah bercampur dengan kewujudan Tuhan. Maka ketika itu dia akan bercakap dengan bahasa-bahasa yang dianggap berbunyi Tuhan, sedangkan dia makhluk. Contoh yang terkenal dalam sejarah manusia sebut wahdatul wujud ni, Allah ni mai baliklah apabila geng-geng ni mai timbul baliklah wahdatul wujud dan depa bahas, ada yang pertahan semuanya. Tapi saya sebut yang terkenal dalam sejarah ialah Al-Husain Mansur Al-Hallaj. Husain Mansur Al-Hallaj terkenal kerana dia telah mendakwa Tuhan telah bergabung dalam diri dia. Terkenal dengan perkataan dia, Anal Haq, aku adalah Tuhan yang sebenar. Anal Haq tu aku Al-Haq. Allah telah berada di dalam jubahku. Apabila Husain Mansur Al-Hallaj ucapkan perkataan ini, maka berlaku perbezaan pendapat di kalangan kaum Sufi. Sufi ni ada yang saleh, ada ikut sunnah, ada yang macam-macam. Sufi sebahagian kata Husain Mansur Al-Hallaj telah sampai kepada satu makam yang mana kita tak boleh faham dia dah. Apa yang dia cakap tu makam dia, di mana dia telah melihat manusia ini dengan penglihatan Tuhan. Dia macam Trinity lah. Dan kalau kita nak tengok dulu Asy'ari Arqam, ketika dia bela diri dia, dia samakan diri dia dengan Al-Hallaj. Dia kata, lihatlah Al-Hallaj yang dituduh zindiq, sedangkan dia merupakan ahli tauhid. Di Nusantara, salah seorang daripada wali songo, Cik Siti Jenal ke apa-apa kan seorang, dia juga telah mengaku Anal Haq, kononnya dia sampai kepada makam dan Tuhan berada di dalam jubah dia. Sekali lagi, wahdatul wujud itu bangkit dalam karya-karya Nusantara, memuja kesatuan manusia dan Tuhan. Tanya Ibn Taymiyah memang out lah. Tanya ahli-ahli hadis memang out lah. Dia anggap sebagai syirik, bahkan dianggap sebagai zindiq. Dalam rekod Husain Hallaj, dia telah dikurung, sebahagian riwayat sebut 8 tahun, untuk mendapat satu keputusan di kalangan para sarjana apa hukum nak bagi kat dia yang dok mengaku Tuhan ni. Sehingga Al-Qadi Abu Amr, Qadi Mu'tazilah, tapi Al-Qadi Abu Amr buat keputusan, akhirnya Husain Hallaj dibunuh. Bila bunuh, adalah pula dia punya cerita dah. Kononnya apabila dibunuh, darah Husain Al-Hallaj keluar. Dibunuh, dicampur dalam sungai Furat. Darah Husain Al-Hallaj keluar sambil menyebut Anal Haq, Anal Haq, la ilaha illa ana. Dan kemudian melimpahlah air sungai Furat. Cerita ni khurafat je lah. Khurafat je. Tapi tak sunyi daripada penulisan sebahagian tokoh-tokoh yang agak terbilang yang bela Husain Hallaj. Kerana Husain Hallaj berada pada ilmu hakikat
sedangkan mereka yang hukum dia pada ilmu syariat. Sa'id Hawa ni orang sufi. Tulisan dia pun tulisan sufi. Dia tulis buku dia Tarbiyatun Ar-Ruhiyah. Dia sufi tapi dia sebut ala la'natullah mimman la ala man la yatabarra'u mimman la yatabarra'u min halaj. Tuhan laknat kepada orang yang tidak berlepas diri daripada orang yang tidak berlepas diri daripada halaj. Orang tanya Aisyah, hal ra'a Muhammadun rabbah? Muhammad tengok tak Tuhan dia masa dengan peristiwa Mi'raj? Aisyah kata, wallahi qad qaffa sya'ri bima qul. Demi Allah berembang bulu remah aku. Orang tanya gitu. Maksudnya gerun. Nabi Musa alaihi salam tak boleh tengok Tuhan. Lantara ni kau sama sekali tak dapat tengok aku bila dia pergi ke Bukit Tur Sina. Halaj bukan tengok Tuhan masuk dalam badan dia. Hak ni hak duk main ni. Hak ni tak lama lagi saya dengar lagi pada tuan-tuan dengar saya kata ni tak lama lagi main dan tak lama lagi akan ada orang yang bela dan dia akan kata kamilah ahli sunnah wal jamaah. Depa ni tak faham. Siapa yang kata halal sesat, dia tak lain melainkan wasabi Jepun. Kita kena mempertahankan akidah ahli sunnah, akidah Nabi dan akidah para sahabat Nabi. Kita kena pertahankan. Biar nak kata apa, membujur lalu melentang patah, kita pertahankan akidah ini. Macam saya kata macam jebat walaupun khurafat. Hari kita kata kan patah sayap bertongkatkan paruh, namun kalau gunung yang kudaki jua. Biar tinggal seorang pun, kita akan mempertahankan akidah yang dipertahankan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Ini semua karut marut yang tak mungkin dapat diterima dalam pemikiran manusia. Bagaimana manusia bergabung dengan Tuhan. Kalau ini dibenarkan, benarlah Trinity. Macam orang pergi kubur, minta kat wali. Minta terus, wahai wali sekian bagi. Dia kata, hampa tak tahu makam dia tinggi, dia dekat dengan Tuhan. Kalau hampa benarkan untuk wali itu, hampa kena benarkan juga Kristian minta ke Jesus. Jesus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nabi Isa lebih dekat lagi. Nabi Isa Nabi. Nabi Isa Nabi. Kenapa minta kat Nabi Isa salah? Kenapa minta kat Tok Wali jadi betul? Kristian kata kami minta kat Isa kerana dia pasang Isa anak Tuhan. Tak apalah kalau kita ambil Isa sebagai Nabi. Sebab itu bahaya. Sebab itu Allah suruh kita duduk sebanyak ayat dalam Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta kat Tuhan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila hamba-hamba aku tanya engkau wahai Muhammad tentang aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'at. Aku sahut doa orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Ud'uni astajib lakum, doa pada aku terima. Tapi depa ni, depa tak syok. Kalau orang terus doa pada Tuhan, bisnes tak ada. So depa kata hampa semua jauh kena mai ikut jalan kami. Apa hukum semasa ziarah kubur? Siram air dan tabur bunga. Siram air pasal apa? Kalau nak bagi sejuk, bubuh agak banyak sikit. Bubuh satu cerek, musim-musim panas. Wak mai satu lori, bagi lencun ke bawah. Allah sedar. Ayak mawak nak apa? Metek air melu.